Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu dan pendedahan kali ini luar biasa berkait dengan Muhyiddin. Sebelum kita cakap lagi tentang apa yang Muhyiddin dapat hari ini, semalam kita dikejutkan dengan isu rupa-rupanya Muhyiddin mempunyai rancangan untuk menyambut hari ulang tahun perkahwinan beliau dengan istrinya di Uzbekistan. Tentang menyambut hari ulang tahun perkahwinan, itu bukan perkara yang luar biasa. Itu perkara biasa yang kita dengar dan itu hak beliau. Namun, yang menjadikan ramai orang geli hati, ramai orang yang tergelak kerana tindakan Muhyiddin, dia lupa bahawa pasportnya kini ditahan oleh mahkamah. Seakan-akan beliau menyangka mudahnya dapat pasport itu walaupun dengan alasan yang remeh. Itu sebabnya pihak mahkamah, hakim menetapkan bahawa pasport itu tidak akan diserahkan kepada Muhyiddin kerana itu perkara remeh. Menurut mahkamah atau hakim, Muhyiddin boleh meraihkan hari ulang tahun perkahwinan itu di banyak tempat lagi yang ada di Malaysia. Tak perlu keluar negara. Dia boleh healing di tempat sendiri, healing di negara sendiri, healing di rumah sendiri, healing di negeri sendiri. Kenapa? Pertanyaannya, adakah di Malaysia ini tidak ada tempat healing-healing untuk Muhyiddin? Yang ditakuti sebenarnya menurut pihak pendakwaan, mereka takut nanti Muhyiddin mungkin akan melarikan diri, tak balik ke Malaysia lagi, dan netizen pula cuba mengaitkan menantu Muhyiddin dengan Muhyiddin. Kata mereka, jangan-jangan ada perjumpaan sulit antara anak menantu Muhyiddin dengan beliau. Tapi tak tahulah. Walau bagaimanapun, apa yang telah dinyatakan mahkamah, pasport tidak diserahkan. Tapi kali ini pula, yang lebih menyayat hati kita semua ialah pertanyaan, apa Muhyiddin buat untuk bantu orang miskin ketika dia jadi Perdana Menteri? Anda masih ingat waktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, terlalu ramai orang yang mengibarkan bendera putih. Sehingga waktu itu terciptanya lagu-lagu mengibar bendera putih, menunjukkan betapa sulit dan susahnya kehidupan rakyat semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, ditambah lagi pada waktu itu adalah pasca COVID-19. Sehingga ada yang menggelarkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri gagal dalam Malaysia. Persoalan apa Muhyiddin buat untuk bantu orang miskin ketika jadi Perdana Menteri adalah persoalan yang amat kritikal dan perlu dijawab dengan segera. Ahli Parlimen DAP, RSN Raya, bertanya kepada seorang pemimpin komponen Perikatan Nasional PN mengenai apakah yang dilakukan oleh Muhyiddin, pengerusi Perikatan Nasional, untuk membantu golongan miskin semasa dia menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Jelutong itu mengajukan soalan tersebut kepada Timbalan Presiden Parti Rakyat India Malaysia MIPP S. Subramaniam yang semalam berkata, adalah berdosa untuk menjadi kaya di bawah kerajaan Madani. Berikutan dakwaan serangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap golongan elit dan yang kaya yang raya. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen kata, Anwar Ibrahim sebenarnya bukan menyerang orang kaya di Malaysia. Bukan juga Anwar Ibrahim tidak mahu ada orang kaya di Malaysia. Bukan juga berdosa untuk menjadi kaya di Malaysia. Tapi Anwar Ibrahim mau menghentikan perbuatan dosa orang-orang kaya. Menjadi orang kaya tidak salah. Tapi perbuatan orang-orang kaya yang berdosa itu perlu dihentikan. Antaranya, lihat untuk membayar cukai. Sudahlah kaya raya, tak nak bayar cukai lagi. Sudahlah kaya raya, ada pula terlibat lagi dengan rasuah. Sudahlah kaya raya, ada lagi pula terlibat dengan kroni-kroni. Ini yang dosa yang disebut Anwar Ibrahim. Bukan kerana dia kaya. Selain daripada itu, ada lagi orang kaya yang menyeleweng, menyalahgunakan kuasa, memain-mainkan politik dan sebagainya. Menjadi
api dalam sekam ataupun menjadi musuh dalam selimut. Kerana orang kaya ni kadang-kadang punya pengaruh dalam politik. Itulah yang Anwar Ibrahim sebenarnya kata. Bukannya tak boleh jadi kaya di Malaysia. Tapi biasalah kan ahli-ahli politik ni, terutamanya mereka yang tak suka, mereka akan spin apa saja yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Bagi kita rakyat di Malaysia, mau jadi kaya, silakan. Itu sesuatu yang sangat baik. Sangat bagus kerana dapat membantu kemajuan negara melalui pembayaran cukai. Tapi lihat saja, sudah berapa banyak orang kaya yang kedapatan lihat nak bayar cukai. Inilah yang harus diberhentikan. Selain itu, orang kaya juga banyak yang menikmati subsidi seperti orang-orang miskin. Mereka dah kaya tapi masih juga sama-sama dapat subsidi seperti orang miskin. Itulah sebabnya Anwar Ibrahim kata, orang kaya patut bantu orang miskin. Dah jadi kaya di Malaysia, dah dapat banyak keistimewaan di Malaysia, menikmati kekayaan dari hasil bumi rakyat bumi Malaysia ini. Ya, jadi satu tanggungjawab untuk membantu Malaysia maju. Dalam satu kenyataan, Raya berkata, kenyataan Anwar baru-baru ini bahawa kerajaan tidak akan memberi subsidi pendidikan terhadap pelajar daripada kalangan keluarga kaya, sebenarnya akan memberi manfaat kepada kanak-kanak daripada keluarga miskin dengan meletakkan mereka pada platform yang sama dengan rakan sebaya mereka. Sudah berapa kali kita mendengar anak-anak daripada keluarga miskin dihalang peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pilihan mereka kerana latar belakang sosio-ekonomi mereka. Mengapa MIPP tidak boleh menghargai dan memuji usaha Perdana Menteri untuk merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin? Sorry, dalam kenyataan di Facebook semalam, Subramaniam mendakwa Anwar menekan golongan elit dan kaya dengan pelbagai dakwaan yang membawa naratif kononnya golongan itu tidak memperdulikan pembangunan kerajaan sejak hari pertama menjadi Perdana Menteri. Mesej Anwar sangat jelas, dosa kalau kamu jadi kaya di bawah pemerintahan beliau, kata Subramaniam. Ini seakan-akan satu perkara yang fitnah kerana apa yang dikata Anwar, dia tak pernah cakap dosa kalau jadi kaya dalam pemerintahan Anwar. Selain kenyataan Anwar mengenai subsidi pendidikan, Subramaniam juga merujuk kepada komen Perdana Menteri mengenai golongan kaya yang tidak layak mendapat subsidi diesel. Raya seterusnya mempersoalkan apakah yang dilakukan oleh Muhyiddin ketika wabak COVID-19 melanda negara dalam tempoh singkat dia menjadi Perdana Menteri. Dakwa Raya, apa yang dilakukan oleh Presiden Bersatu sekadar mengumumkan satu demi satu Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menambahkan lagi kesengsaraan kepada rakyat Malaysia yang sudah terkesan teruk. Rakyat Malaysia masih ingat hari-hari gelap PKP apabila kita semua mengalami pelbagai kesengsaraan selepas tindakan khianat Sheraton Muhyiddin. Kita masih ingat apabila rakyat Malaysia mengibarkan bendera putih di luar rumah mereka jika mereka mahukan bantuan daripada jiran mereka berbanding meminta bantuan daripada kerajaan pintu belakang Muhyiddin, tulis Raya. Raya berkata bukanlah satu kesalahan untuk dilahirkan sebagai golongan kaya, tetapi adalah satu dosa sekiranya tidak membantu golongan miskin mendapat pendidikan. Perikatan Nasional tidak akan faham perkara ini kerana ia adalah gabungan pendosa dan pengkhianat, kata beliau lagi. Ada satu komen dalam ruangan komen di Malaysia Kini berkait isu ini. Kata beliau, A1976 kata, abaikan manusia yang berfikiran sempit, parasit dalam negara tidak diperlukan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kekalahan demi kekalahan PAS. Kekalahan demi kekalahan PN, kekalahan demi kekalahan Bersatu, kini menjadikan PAS semakin dalam dilema besar. Sama ada mau meneruskan Perikatan Nasional, Perjuangan Perikatan Nasional atau
perlu keluar dan bergerak solo. Memandangkan sekarang ini, PAS lebih baik bergerak solo kerana ada bersama dengan bersatu pun tidak membawa apa-apa kebaikan dan nilai tambah. PAS bergerak sendirian sama saja dengan bergerak bersama Perikatan Nasional. Dan ada juga pengulas politik mengatakan bahawa bersatu sebenarnya lebih kepada menjadi beban liability kepada PAS sekarang, memandangkan parti bersatu sudah banyak kali kalah dan terlalu banyak kluster mahkamah. Di samping itu, PAS juga sudah tidak perlu lagi bersama dengan Parti Bersatu kerana Parti Bersatu tidak lagi sekaya dahulu. Tidak lagi sekaya dahulu untuk dapat membantu memberikan dana dalam pilihan raya maupun kempen-kempen mereka. Jadi, isu pagi ini tidaklah mengejutkan jika PAS go solo pada PRU 16. Perkembangan politik tanah air dewasa ini sungguh membuat banyak pihak tidak dapat meramal dengan tepat. Para pemerhati politik juga tidak dapat membaca pendirian parti politik dengan tepat dan sekadar membuat telahan sekadar yang terbaik sahaja. Saudara-saudara sekalian, politik bukan satu seni yang tepat untuk diramal, kerana ia seperti meramal keadaan cuaca juga. Namun, terkadang tindak tanduk setiap parti politik dan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin parti politik atau jurucakap parti boleh juga memberikan sedikit hint atau clue tentang pendirian parti. Saudara, sejak belakangan ini, beberapa kenyataan dari pemimpin parti boleh memberi indikator atau apa saja yang sedang terjadi kepada sesebuah parti. Pihak kami telah mendapat beberapa kabaran berkenaan hubungan antara Parti PAS dan juga Parti Bersatu. Dari apa yang pihak kami dapati, boleh dikatakan pihak kepimpinan PAS sebenarnya mendapat tekanan daripada pelbagai sudut supaya meninggalkan Parti Bersatu atau Perikatan Nasional. Ini kerana PAS lebih memikul beban dan kepayahan jika berterusan bersama Parti Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Amat sukar untuk kepimpinan tertinggi PAS untuk merasionalisasikan perjuangan Islam jika masih bersama Parti Bersatu dan Parti Gerakan. Waima, slogan perjuangan Islam PAS sekadar retorik, namun ia tetap kontradik jika masih bersama Bersatu dan Gerakan. PAS juga tidak dapat menjawab rasional kenapa PAS perlu tunduk di bawah Parti Bersatu dan Muhyiddin Yassin sedangkan PAS yang memiliki kerusi majoriti. Selain itu, perkongsian kerusi dan rebutan kawasan menjadi antara sebab utama PAS akan go solo pada PRU 16. Parti Bersatu juga mahukan beberapa kerusi selamat yang ditandingi oleh PAS. Dilaporkan, sudah semakin ramai ahli PAS tuntut dan rasa berhak untuk menjadi calon dan ini beri tekanan kepada PAS untuk go solo supaya tanpa berkongsi dengan Parti Bersatu PAS akan dapat memberi peluang kepada ahlinya sendiri dan beri kepada calon dari Parti Bersatu. Selain itu, PAS sendiri miliki sejarah tidak setia kepada mana-mana gabungan kerana kepentingan parti lebih utama kepada PAS. PAS adalah satu-satunya parti yang sudah berkawan dengan hampir semua parti besar yang ada di dalam negara termasuk DAP dan kini Gerakan. Maka, desas-desus PAS akan go solo buat pada PRU 16 boleh dikira sebagai andaian hampir betul dan tepat. Kepada Parti Bersatu dapatkan banyak kerusi di PRU 16 terlebih dulu dan kemudian PAS akan pertimbang untuk bersama bergabung semula. Tidak mengejutkan jika PAS go solo tinggalkan Muhyiddin pada PRU yang ke-16. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pastinya pagi ini satu pendedahan yang paling luar biasa yang saya pun tak jangka boleh ditemui di artikel mykmu.net. Tun Mahathir Mohamad dikatakan mula membentuk satu lagi langkah baru. Langkah tak tahu lagi apa nak diberi nama. Mahathir, hero yang ditendang, kata tajuk dalam ini, dan Mahathir mula bantu keluarga Malaysia kuasai UMNO. Menjadi persoalan besar kita pada pagi ini ialah, adakah Mahathir berniat nak masuk semula UMNO, nak goncang semula UMNO, atau nak baiki UMNO? Ramai pengulas politik dan penganalisis politik kata, kalau Tun Mahathir masuk semula dalam UMNO, UMNO bukan menjadi baik, tapi akan menjadi lebih tunggang langgang. Ini kerana apa yang dikehendaki oleh Tun Mahathir itu yang harus diikuti. Dia bertindak seperti kuku besi, diktator yang masih hidup, kata netizen. Dan kalau keinginan Tun Mahathir tak dapat diikuti, dia pasti akan kata bahawa UMNO kini dalam keadaan yang nazak. Saudara, tindakan Mahathir untuk membantu keluarga Malaysia mau menguasai UMNO semula bukanlah sesuatu yang baru. Perkara ini sudah lama dicanang dan sudah lama diperkatakan, diperdebatkan dalam media sosial maupun oleh pengulas politik. Dr. Mahathir kini betul-betul dalam keadaan yang tersepit. Adakah Mahathir akan masuk semula UMNO? Kerana ada cakap-cakap dan ada pengulas politik kata bahawa Tun Mahathir kini sedang mengatur langkah. Menurut sumber itu kata di dalam pendedahan sebelum ini mengatakan bahawa modus operandi Mahathir ialah beliau mahu akan menguasai PAS melalui SG4. Manakala Hamzah Zainuddin pula akan menguasai Parti Bersatu melalui langkah beliau. Dan Mahathir pula akan membantu geng-geng keluarga Malaysia untuk menguasai UMNO. Selepas tiga perkara tersebut dapat direalisasikan oleh Mahathir, maka beliau akan membuat penjajaran baru politik Malaysia dan membentuk satu gabungan baru semata-mata dengan satu tujuan sahaja, mahu menumbangkan Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia. Tetapi rakyat Malaysia sudah muak sebenarnya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini sebenarnya bukan lagi gerakan untuk memulihkan Malaysia, tetapi sekadar untuk menyelamatkan diri dan untuk berkuasa semula. Apalagi nak diselamatkan sekarang? Saya nak tanya semua yang menonton video ini. Kalau nak kata nak selamatkan Malaysia dari siapa? Nak selamatkan Malaysia untuk apa? Apalagi yang perlu mau diselamatkan? Ekonomi Malaysia sekarang ekonomi yang terbaik. Bahkan ringgit Malaysia disebut sebagai mata wang paling terbaik di dunia sekarang ini. Jadi, nak selamatkan dari mana? Dari sudut mana? Dan apa pula? Hanya satu perkara yang mungkin tidak disukai oleh geng-geng yang nak selamatkan Malaysia kononnya itu, yaitu tindakan Anwar Ibrahim memerangi rasuah habis-habisan, besar-besaran, dan menghabiskan semua tukang sakau dan juga mengamalkan tata kelola yang baik. Mungkinkah itulah yang tidak diingini dan mau diselamatkan oleh mereka? Tun Mahathir dalam keadaan tersepit. Kedua-dua anak beliau, Mirzan dan Muqzani, terpaksa akur untuk mengisytiharkan harta kepada SPRM. Pengisytiharan harta Mirzan dan Muqzani dijangka akan membuka lebih banyak cerita yang selama ini tersembunyi. Manakala Daim Zainuddin pula kini menemui jalan buntu untuk mengelakkan diri dari mengisytihar harta. Cubaan terkini Daim adalah dengan menggunakan Bloomberg untuk menimbulkan persepsi salah guna kuasa terhadap kes yang sedang beliau hadapi. Saudara, tetapi usaha itu dilihat kurang berjaya kerana
kurang mendapat liputan dari media. Kalaupun ada media yang membuat liputan, hanyalah media yang dimiliki individu tertentu yang sememangnya diketahui pro Mahathir Mohamad. Sekiranya Daim diheret ke mahkamah, akan terbongkar segala pelbagai skandal yang selama ini disorok di bawah karpet. Dr. Mahathir kuasai UMNO, PAS dan PPBM. Satu-satunya jalan untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau adalah anak-anak beliau dan kroni beliau adalah dengan menjatuhkan kerajaan sedia ada, yaitu kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Tiada keperluan untuk Dr. Mahathir menjatuhkan kerajaan sekarang dengan segera. Kes-kes bakal dihadapi oleh beliau, anak-anak dan kroni sudah pasti akan memakan masa yang panjang. Cukup sekiranya kerajaan dapat ditukar selepas PRU 16. Untuk menukar kerajaan, Dr. Mahathir perlu menguasai UMNO, PAS dan PPBM. Dr. Mahathir sudah dapat mempengaruhi PAS. Kini beliau perlu menguasai UMNO dan PPBM. Bekas pemimpin UMNO dari kem keluarga Malaysia dilihat sudah berjaya mempengaruhi PPBM dengan mewujudkan kem yang bakal menyingkirkan Muhyiddin. Ianya telah digerakkan oleh pemimpin keluarga Malaysia yang kini berada di luar UMNO. Kini, mereka hanya perlu memastikan Hamzah Zainuddin memenangi jawatan timbalan Presiden PPBM atau Parti Bersatu. Selepas itu, segala-galanya akan digerakkan mengikut skrip yang sudah Mahathir sediakan. Bagi pemimpin keluarga Malaysia yang masih berada di dalam UMNO, tugas mereka agak sukar. Pengaruh dan penguasaan Datuk Seri Zahid Hamidi terhadap pemimpin dan akar umbi UMNO sangat kukuh. Lalu Dr. Mahathir mula menghasut dengan tulisan beliau yang kononnya UMNO kini sudah tergelincir dari perjuangan asal. UMNO digambarkan sebagai sebuah parti yang dipenuhi dengan pemimpin yang berjuang untuk kesenangan dan harta, sanggup melakukan apa sahaja agar keperluan peribadi dipenuhi. Tetapi kita semua melihat apa yang ditulis Dr. Mahathir itu adalah ibarat menulis mengenai diri beliau sendiri. Menggunakan parti untuk kepentingan peribadi dan kroni, cukup-cukuplah Tun Mahathir. Mahathir mula bantu keluarga Malaysia kuasai UMNO. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.